Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrunillah, pagi ini dapat kita bersama-sama bagi mentadabbur ayat-ayat dari surah Al-Fatihah, insya-Allah. Tuan-tuan, kuliah kita didasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan yang memiliki buku bolehlah buka di muka surat 147 atau 155 pada buku baru ya. Kita masih mentadabbur ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdikan diri kami. Dan hanya sahaja kepada Engkau kami mohon pertolongan. Bab kecil kita pada hari ini ialah bagaimana ayat ini membantu kita, memberi petunjuk kepada kita untuk mencapai matlamat hidup. Jadi sebelumnya kita dah disebut melalui surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk supaya mereka mengabdikan diri mereka kepadaku. Itulah matlamat hidup kita orang-orang yang beriman. Allah tetapkan satu matlamat yang sesuai dan yang terbaik untuk kita. Itulah Allah kata, aku tak ciptakan manusia dan jin, melainkan hanya untuk mereka itu mengabdikan seluruh hidup mereka kepada aku. Itu maksud ayat tadi. Dan itulah yang kita jadikan matlamat kepada hidup kita. Jadi kuliah semalam saya dah membuat satu carta bagaimana ayat ini menjadi matlamat hidup kita dan akhirnya kita pun menerima, beriman, mengakui dan menghayati apa yang matlamat yang Allah tetapkan itu. Lalu kita pun mengabdikan diri kita kepada Allah. Salah satu pengabdian kita yang teragung ialah salat. Maka di dalam salat kita melafazkan apa? Pertama, di dalam doa iftitah kita membaca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita berikrar, menyatakan ya, salat, ibadat, hidup dan mati kita ini hanyalah untuk Allah. Kerana Allah. Kerana apa? Allah itulah Rabb seluruh alam ini dan kita sekali-kali tidak menyekutukannya. Kerana demikianlah kita diperintahkan. Maka kita menjadi orang yang pertama-tama menjadi orang Muslim. Menyerah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat balik, di dalam salat juga kita mengulang-ulang lafaz ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya sahaja kepada Engkau kami mengabdikan diri kami ini dan hanya kepada Engkau lah sahaja tempat kami memohon pertolongan. Jadi lihat begitulah satu cycle ataupun satu dipanggil
flowchart yang kita lihat semalam, bagaimana melalui kesedaran terhadap ayat 51-56, akhirnya kita melakukan ikrar kita. Iaitu ikrar kita ada di dalam surah berapa? Inna salati, surah Baqarah ayat 192, 93. Ya. Yang inna salati. Maaf saya, bukan surah Baqarah, surah 6. Surah 6 ayat 192 sampai 3. 162-63 daripada surah 6. Ya. Nanti saya akan tulis nota. Kemudian kita membaca pula ayat yang kita sedang tadabbur, itulah dalam surah pertama, surah 1 ayat 5. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membaca satu ayat surah 28 ayat 77. Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Wabtaghi, carilah, tuntutlah, dapatkanlah. Fima, daripada apa yang ataka Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kamu di dunia ini, darul akhirah, akan negeri akhirah. Wala tansa nasibaka, tetapi kamu jangan lupa nasib kamu daripada dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuatlah yang terbaik, membuat kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah telah melakukannya kepada kamu. Wala tabghil fasad, dan jangan sekali-kali kamu melakukan kerosakan di bumi ini, fil ard. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Ayat surah Al-Qasas 77 ini satu ayat yang juga popular. Kita selalu mendengarnya, dibacakan oleh guru-guru yang mengajar. Ustaz-ustaz kita menyebut tentang ini. Jadi ayat ini sangat penting kepada kita untuk menjelaskan dan menyokong tentang matlamat hidup manusia, terutama orang yang beriman ini. Sebab itu Allah menyeru, carilah kamu negeri akhirat. Mana itulah matlamat kita. Cari negeri akhirat itu, letakkan akhirat itu sebagai matlamat hidup kita. Dan gunakan apa saja yang Allah beri kepada kita di dunia ini, dalam kehidupan fasa kedua ini. Allah beri rezeki, beri kemudahan, beri apa segala-gala pada kita. Gunakannya untuk mendapatkan darul akhirah. Kenapa darul akhirah? Sebelum ini saya telah menyebut bahawa darul akhirah itulah kehidupan sebenar untuk kita orang-orang yang beriman. Kerana di sana kehidupannya lebih baik dan lebih kekal sifatnya. Maka Allah suruh kita bekerja untuk akhirat. Dan ingat balik, sejak perutusan para rasul dari awal, sejak Nabi Adam AS hinggalah kepada Nabi kita SAW, misi utamanya untuk mengingatkan manusia bahawa di sana ada satu kehidupan. Itulah dipanggil kehidupan akhirah. Bahawa kehidupan itulah yang sepatutnya menjadi matlamat kepada seluruh manusia termasuk jin. Kerana apa? Kerana akhirat itulah kehidupan sebenar, kehidupan hakiki, kehidupan yang kekal abadi. Sedangkan kehidupan dunia ini Allah jadikan untuk menguji manusia. Untuk Allah menyaring siapakah di antara manusia ini yang terbaik amalnya. Itu yang disebut di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan dunia ini sementara, pendek.
hanyalah tempat untuk Allah menguji kita. Jadi jangan jadikan dunia ini matlamat. Sebalik, jadikanlah yaumil akhir, kehidupan darul akhirah itu sebagai matlamat kita. Dan gunakan dunia ini. Sebab itu Allah kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula kamu lupakan dunia ini. Kena ambil dunia ini, tetapi ambil sebagai alat. Sebagai perantara untuk kita mencapai akhirah. Jadi itu ciri-ciri yang Islam ajar kepada kita. Dunia kita tak tinggalkan. Tetapi kita tidak letak dia sebagai matlamat. Kan itu kan berbeza. Sedangkan orang-orang kafir, orang yang tak beriman melihat dunia ini, itulah matlamat mereka. Dan segala fokus, tumpuan dihalalkan kepada kehidupan dunia yang sementara. Sedangkan kita tidak. Kita meletakkan darul akhirah sebagai matlamat hidup kita. Dan dunia ini kita ambil sekadarnya untuk dijadikan manfaatnya itu untuk kita bawa ke darul akhirah. Begitu bezanya. Sebab itulah dinamika Islam itu terletak di situ. Bahawa dunia ini kita manfaatkan. Kita tidak tinggalkan, kita tidak remehkan, tidak. Kita tetap mengambil dunia, tetapi kita mengambil untuk menjadi bekal kita menuju ke darul akhir. Itu berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan, ayat surah Al-Qasas 28-77 ini, inilah ayat yang memandu kita. Supaya kita memahami matlamat hidup kita sebagai seorang yang beriman. Di situlah yang membezakan bahawa kita orang yang beriman ni Allah dah siapkan dah semuanya lengkap. Kita ada matlamat hidup. Tak ada orang yang tak tahu matlamat dia. Dia ada matlamat, ada goal, ada tempat tujunya. Jadi berbeza dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman. Mereka membina goal ataupun matlamat mereka berdasar kepada hawa nafsu mereka. Ikutlah masing-masing. Ada yang menganggap dunia inilah matlamat mereka, maka mereka bekerjalah untuk dunia bermati-matian. Tetapi kita alhamdulillah, syukrunillah, Allah tunjukkan kita jalan. Allah bimbing kita untuk memahami apa matlamat hidup kita, di mana akhirnya. Dan akhirah itu Allah ceritakan dengan sejelas-jelasnya untuk kita ketahui dan kita yakini sungguh-sungguh bahawa kita akan sampai kepadanya. Tuan-tuan perempuan, sekarang mari kita melihat satu hadis. Hadis ini riwayat daripada Ubadah bin Samit. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ah." Sesiapa yang suka, senang hendak bertemu dengan Allah, Allah juga suka hendak bertemu dengannya. Sebaliknya, sesiapa yang benci hendak bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci hendak bertemu dengannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis itu menjelaskan pada kita bahawa Nabi nak menggalakkan kita supaya kita membina perasaan cinta, suka cinta kepada matlamat hidup tadi. Bahawa akhirnya kita nak kembali liqa, nak bertemu dengan Allah. Ingat tuan-tuan, puan-puan, bertemu dengan Allah ni kita suka ke kita tak suka, kita tetap akan bertemu dengan Allah. Orang-orang kafir yang tidak pernah mimpi untuk bertemu Allah juga akan bertemu dengan Allah. Jadi kita ni diberi pilihan, sebab tu Nabi pesan, biarlah kita ni orang beriman ni zahirkan rasa suka kita nak bertemu dengan Allah. Maka Allah juga akan suka untuk bertemu dengan kita. Sebaliknya, orang yang tak pernah berharap. Al-Quran menyebut ada golongan yang tak pernah berharap untuk bertemu dengan Allah. Itulah golongan orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak pernah yakin. Mereka tidak
tidak percaya yang mereka akan bertemu dengan Allah. Maka mereka mengabai. Dan menurut hadis tadi, Allah juga tak suka nak bertemu dengan dia. Itulah dia. Jadi ingat tuan-tuan puan-puan, kita ini di dunia hanyalah satu perjalanan pendek. Fasa kedua daripada 4 fasa kehidupan. Ingat balik apa yang saya tulis di dalam buku Perjalanan Jauh. Jadi di dunia ini hanyalah fasa kedua, fasa kehidupan pertama yang sifatnya sementara, pendek. Sebab itulah Allah tak nak kita letak matlamat di dunia. Kerana dunia ini perjalanan sahaja. Walaupun kita rasa usia kita 60, 70, 80, 100 tahun. Panjang, tak panjang. Sekejap saja tuan-tuan perempuan. Kita dapat rasai sendiri. Kita yang sudah hidup melebihi 60 tahun dan sekarang bersara dari kerjaya kita, kita rasa lamakah hidup kita yang telah lalu? Sekejap saja. Tiba-tiba kita dah bersara dari kerjaya kita. Demikianlah sifatnya dunia ini. Satu kehidupan yang sangat sementara. Apatah lagi nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat sana adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Tak dapat akal kita nak membayangkan bagaimana kehidupan yang abadi. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, Allah membimbing kita melalui Al-Quran ini. Allah bimbing kita supaya kita memahami proses untuk sampai ke kehidupan akhirah. Allah tak bagi tahu saja begitu, tapi Allah tunjuk jalan, cara bagaimana kita nak sampai ke akhirah dengan selamat. Maka Allah sediakan jalan. Itulah jalan-jalan yang kita lalui sekarang. Yang disebut sebagai Suratul Mustaqim. Jalan lurus. Jalan lurus itulah jalan yang kita mohon. Nanti insya-Allah sampai ke ayat yang ke-6, ke-7 surah Al-Fatihah, kita akan mengupaskan dengan lebih lanjut jalan ini. Itulah jalan yang kita mohon dalam doa kita di dalam salat. Yang diwajib kita memohon. Jadi kita minta jalan yang lurus. Jalan itulah yang akan membawa kita selamat sampai kepada Allah dan bertemu dengan Allah. Bagaimana kita baca dalam hadis tadi. Kemudian kita balik kepada ayat 28, 77. Ingat pula Allah menyebut. Allah kata berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu melakukan kebaikan sebagaimana Allah telah membuat baik kepada kamu. Itu Allah bagi satu panduan. Nak buat baik macam mana? Buat baik macam mana Allah buat baik kepada kita. Jadi kalau kita nak menghitung kebaikan Allah, Masya Allah tak terhitung oleh kita. Allah bagi rezeki pada kita, dah pun tak mampu kita nak membalasnya. Allah bagi kita mata, pendengaran, hati, anggota ni. Kemudian Allah ajar kita berbicara. Wa'allamahul bayan. Allah mengajar, dah cipta manusia. Allah ajar pula boleh bercakap, boleh berbicara. Satu kelebihan yang makhluk lain tak ada. Makhluk lain boleh bersuara tapi tak boleh berbicara. Kan berbeza. Bersuara dengan berbicara. Itu sudah satu nikmat yang sangat besar. Kebaikan yang Allah bagi yang sangat banyak kepada kita yang tak mampu kita hitung. Maka sebab tu Allah kata, kamu buat baiklah. Mana buat baik kepada siapa? Buat baik kepada sesama makhluk. Jadi itulah nak menggambarkan bahawa kita redha, kita bersyukur di atas kebaikan yang Allah bagi pada kita dengan melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi kebaikan yang paling sederhana kita diajar sebagai seorang Muslim ini dengan hanya melemparkan sebuah senyuman kepada orang lain yang kita tak kenal. Contohnya, kita bagi salam. Itu caranya antara benda-benda amalan yang kelihatan sangat biasa. Tetapi ia merupakan amalan yang menzahirkan kebaikan kita kepada orang lain. Bagi salam. Assalamualaikum. Walaupun kepada orang yang tidak kita kenali. Mana kita mendoakan kesejahteraan, keselamatan kepada orang lain. Itu adalah sebuah kebaikan. Senyum kepada sahabat kita, saudara kita dan orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenali juga sebuah kebaikan. Nabi SAW mensifatkan bahawa
Senyuman yang ikhlas itu adalah sedekah. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, sedekah tu ganjarannya sangat besar di sisi Allah. Dengan cara yang sangat sederhana, sangat mudah, memberi senyuman kepada orang lain. Begitulah maknanya Allah mengajar kita nak buat baik. Nak buat baik ni tuan-tuan perempuan bukanlah susah. Dan biarlah kita buat kebaikan tidak kerana nakkan orang puji kita, tidak kerana nak menunjuk-nunjuk, tapi biarlah kita laku kebaikan kerana mentaati Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah 28 ayat 77 tadi. Allah perintah kita, wa ahsin, hendaklah kamu buat yang terbaik, buat kebaikan, buat ihsan. Ihsan yang lebih lagi banyaklah sampai ke level kita berkorban untuk membantu orang lain. Itu dah semakin tinggilah tahap kebaikan yang kita lakukan. Saya nak tunjukkan tadi mana dari sederhana, perbuatan yang sangat sederhana, mudah, yang kita anggap satu perbuatan yang sangat kecil lah. Tetapi di sisi Allah dia adalah satu kebaikan yang sangat tinggi nilai. Kalau senyum Allah bagi pahala sedekah, Masya Allah tuan-tuan dan puan, besarlah nilai di sisi Allah. Kemudian itu saya kata tadi, berbuat baik yang terbaik lagi itu sampai ke level berkorban. Sebab itu Allah menyebut orang yang sanggup berkorban itu orang-orang yang muhsinin. Mana ketika Allah mencerita kisah bagaimana kemampuan, kesanggupan Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya, Allah mengaitkan dia dengan kelompok muhsinin, orang-orang yang muhsin. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita menjelang sebulan 2 lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, kita akan berkorban tuan-tuan dan puan. So bersiap sedialah, lakukanlah ibadah korban. Korban kita hanya RM700, sekitar begitulah kos untuk mendapat satu bahagian daripada sembelihan korban. Tetapi bayangkan tuan-tuan dan puan, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail dan ibunya Hajar sanggup melakukan korban yang kita tak mungkin kita mampu melakukannya. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anak, tapi dia tetap lakukan. Itulah dia. Maka layaklah dia disebut sebagai kelompok muhsinin. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita nak mendapat apa yang dipanggil ciri-ciri muhsinin ini, itulah saya kata tadi, buatlah segala kebaikan dari sekecil-kecil senyuman, bagi salam, sampailah tingkat yang paling tinggi, sanggup berkorban. Korban duit, korban harta, korban masa, korban tenaga untuk menolong orang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita boleh menjadi orang-orang yang muhsin. Muhsin ni untuk satu orang. Jamaknya ialah muhsinin. Okey, jadi kalimah itu datang dari kalimah yang sama. Sebab itu Allah perintah, wa ahsin, buatlah yang terbaik. Lakukanlah segala amal-amal kebaikan. Kerana Allah mengingatkan, aku ni Allah kata aku dah buat baik banyak kepada kamu. Kamu buatlah kebaikan. Dan yang keduanya, peringatan Allah, jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Ingat baik. Itu juga satu. Tadi Allah suruh buat yang baik. Dalam waktu yang sama Allah suruh larang. Itulah sifat kita orang beriman ni, dia ada dua. Maknanya kita diperintah amar ma'ruf. Mengajak, menyuruh kepada yang ma'ruf. Dalam waktu yang sama, nahyun 'anil munkar. Kita hendaklah mencegah segala kemungkaran. Jadi dalam ayat ni dah ada dah. Allah sebut, buat baik. Tapi dalam waktu yang sama Allah kata, jangan kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Wala tabghil fasad fil ard. Jadi kerosakan yang berlaku di muka bumi ini Allah ulang sebut di dalam surah Rum. Surah 30 ayat 41. Mari kita lihat ayat ini dan kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah kata telah zahir, telah nampak jelas fasad, kerosakan di daratan, fil barri,
wal bahri, dan juga di lautan. Disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah. Ayat ini, kalau kita lihat, kalau kita kaji cara pendekatan ayat ini, kita melihat seolah-olah ayat ini disimpan untuk kita di akhir zaman untuk melihat. Sebab ayat ini jelas. Allah kata zahara al-fasad. Agak-agaknya kefasadatan ataupun kerosakan itu takkan telah ada sejak zaman Nabi Adam. Telah ada, tetapi tidak jelas nyata seperti hari ini. Hari ini kita melihat kerosakan di bumi ini, di laut, di darat. Masya Allah. Tersangatlah dahsyat. Apa yang manusia tak lakukan? Apa yang manusia tak rosakkan bumi ini? Rosak semua. Dirosak. Hari ini kita melihat dengan berkembangnya industri kimia. Ingat tuan-tuan dan puan. Istilahnya industri kimia. Kita telah merosakkan alam ini. Dengan racun. Dengan bahan-bahan kimia. Malahan dalam peperangan, persenjataan kimia digunakan untuk tujuan apa, tuan-tuan? Kalau tidak tujuan untuk melakukan kerosakan. Itulah kerosakan yang sangat dahsyat hari ini. Yang mana di zaman Nabi SAW belum ada. Sebab di zaman itu orang berperang menggunakan pedang. Jadi ketika berlaku peperangan, yang mati hanyalah musuh seorang ataupun tentera-tentera yang pergi berperang saja yang mati. Tapi hari ini, kita lihat tuan-tuan perempuan, orang berperang tidak berdepan dengan musuh lagi. Yang mereka serang, yang mereka musnahkan bukan sekadar tentera tetapi seluruh umat. Seluruh makhluk. Dahsyat tak dahsyat hari ini. Bila sebutir bom meletup, dia tidak mengenal sama ada mereka itu tentera atau orang awam. Atau binatang ternak. Atau pohon-pohon. Atau bangunan-bangunan. Dia tak kenal. Rosak semuanya. Jadi lihat dahsyat tak dahsyat peperangan sekarang. Peluru berpandu, bom meletup, bukan membunuh seorang, tetapi entah berapa ramai manusia yang dibunuh, termasuklah orang-orang yang tidak berperang, yang tidak berdosa. Inilah kejahatan, kerosakan yang dilaku manusia hari ini jauh lebih dahsyat. Kita tak terbayang. Kemudian kemusnahan itu, kerosakan itu berlaku kepada seluruh alam. Kata kita melihat bila bom kimia diletupkan, kita lihat pengalaman pada tahun 1942. Pertama kali bom atom diletupkan di Hiroshima, Nagasaki. Berapa ribuan orang mati. Kemudian puluhan ribu lagi yang menanggung derita akibat kesan daripada radioaktif. Masya Allah. Itu berlaku tahun 1942. Sekarang macam-macam senjata kimia yang lebih canggih lagi dicipta oleh manusia dengan tujuan tak lain untuk melakukan kerosakan. Kemudian hari ini kita mengalami apa yang disebut pemanasan global. Semakin panas suhu dunia. Kenapa? Karena kita telah mengurangkan kadar gas segar oksigen kita. Pohon-pohon kayu yang membekalkan gas oksigen kita tebang, hapus, musnahkan untuk ekonomi dan untuk kekayaan pribadi. Dalam waktu yang sama, industri kita membangun dengan pengeluaran gas karbon yang teramat banyak yang kita lepaskan di atmosfera kita. Maka akhirnya gas karbon ini ditambah pula lagi dengan dipanggil gas rumah hijau. Akhirnya menyebabkan lapisan ozon menjadi nipis. Dan penipisan ozon ini menjadi faktor kepanasan kita semakin hari semakin meningkat. Tuan-tuan dan puan, semua kerosakan ini dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebab itu Allah sebut dengan jelas. Bima kasabat aidin nas. Semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia.
Jadi kita tak dapat nafikan lagi tuan-tuan dan puan. Hari ini kita melakukan pencemaran, pemusnahan. Sungai-sungai habis rosak, binasa. Sehingga mati segala kehidupan airnya. Siapa yang melakukan? Manusia. Dan dari sungai membawa sampai ke lautan. Di lautan penuh dengan sampah sarap. Penuh dengan buangan, bahan-bahan sisa buangan daripada industri, kimia dan sebagainya. Yang akhirnya merosakkan kehidupan air. Siapa yang merosakkan? Tangan-tangan manusia, tuan-tuan dan puan. Sebab itu Allah sebut ayat ini dengan tepat. Di daratan, di lautan. Masya Allah. Sebab itu bagi saya bila saya membaca ayat 30, 41 ni, tersentak rasa hati saya. Sebab apa yang Allah sebut ini sangat tepat. Dan kita hari ini dapat merasakan dengan sangat jelas. Seolah-olah ayat ni disimpan untuk kita ni yang berada di akhir zaman. Di mana kita sempat menyaksikan begitu dahsyat kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah kita sadar apa yang kita sebut tadi bahawa inilah dunia ini menjadi rosak binasa disebabkan oleh perbuatan manusia yang hatinya tak beriman kepada Allah. Sedang Allah menyebut kita buat baik. Buat baik itu termasuk kepada makhluk. Jaga alam ini. Jangan dirosak, dibinasakan tanpa sebab-sebab yang wajar. Kita boleh menebang pokok tapi debang dengan alasan. Tidak dengan sengaja potong buang. Ataupun dengan niat hanya untuk mencari kekayaan diri sendiri. Itu tidak adil, tuan-tuan puan. Ya, jadi kita orang Islam sebab itu kita salah satu daripada ibadah kita, ibadah haji. Lihat tuan-tuan puan-puan. Semasa ihram, kita dilarang, sebab itu dipanggil ihram, dilarang dari melakukan salah satunya ialah berburu dan merosakkan tanam-tanaman. Itulah hikmahnya Allah nak ajar kita jangan melakukan kerosakan di bumi ini. Ibrah daripada ihram itulah dia supaya Allah mengingat kita jangan melakukan kerosakan. Sebab itu saya kata orang-orang yang melakukan kerosakan ni orang-orang yang tak beriman. Orang-orang yang melanggar perintah Allah. Paling jelas perintah dalam ayat 28, 77 tadi. Allah kata buat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Larangan kan? Jangan kamu lakukan kerosakan di bumi. Tapi hari ini kita lakukan. Mana kita langgar perintah Allah. Maka akhirnya Allah kata, segala kesan buruk daripada perbuatan kamu merosak alam ini, balik kepada diri kamu. Rasakanlah. Sebagai satu pelajaran. Tapi Allah bagi peluang supaya kamu bertaubat. Patutnya kita sekarang sedar diri bertaubat, baiki balik. Itulah cara yang Allah ajar. Jangan terus-terusan melakukan kerosakan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan sekadarnya kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan membuat catatan nota-nota kuliah kita supaya tuan-tuan boleh menyemak di kemudian hari. Inilah ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, ambil catatan dan nanti buka semula tadabbur sendiri untuk mendapat tambahan kefahaman.
Sekadar itu dulu, kita bertemu lagi di besok hari insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.